Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang SMB pada pagi ini. Pada pagi Jumaat yang barakah ini. Saya Muhammad Zaki Ajolim, moderator anda, dan topik yang akan kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan, berkaitan dengan celik kewangan, minda tenang, hidup aman. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah jemputan kita sedikit makluman berkaitan perjalanan program pada pagi ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan tentang topik yang kita kongsikan, kita bincangkan, sila tuan-tuan dan puan hantar di ruangan chat, dan yang anda berada di FB Live di ruangan komen, dan kami akan cuba menjawab salam tuan-puan melalui kedua-dua platform tersebut. Dan sekiranya kita masih ada masa lagi, insyaAllah salam terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklum balas dan maklumat yang diminta melalui QR Code dan juga link yang akan diberikan nanti. Dan teruskan bersama kami di penghujung sesi. Dan sedikit makluman berkaitan dengan penceramah kita pada pagi ini yang berasal daripada Terengganu. Itu dia. Dr. Maliha binti Ghazali merupakan pakar di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru, Kelantan. Alright, beliau sekitar 21 hingga 22 merupakan pegawai perubatan sesosah di Hospital Tengku Ampuan Hafzan, Kuantan. Pernah bertugas di pegawai perubatan di Hospital Jengker, ada klinik kesihatan Bandar Jengker dan juga di Hospital Macang. Selain dari itu, sehingga kini beliau merupakan pegawai perubatan di Jabatan Sekretari Hospital Raja Perempuan Zainab II ataupun HRPZ 2. Dan sekarang merupakan pakar sekretari di hospital tersebut. Sedikit latar belakang mengenai doktor. Merupakan ijazah doktor di medicine dari Tokyo Medical and Dental University, Jepun, dan merupakan ijazah sarjana perubatan sekretari di USM. Alright. Selain daripada itu, beliau juga dengan pengurusi Persatuan Kesihatan Mental Kelantan, Timbalan Penyelaras Mental Health and Psychosocial Support Services di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, dan juga merupakan ahli kumpulan kerja teknikal Social Improvement and Crisis Education di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Doktor sekarang ni berada di mana sekarang ni, Doktor? Sekarang berada di hospital sebenarnya. Okey, Doktor, pada pagi ini selamat datang lagi dan kita akan berkongsikan dengan tajuk yang cukup menarik, Doktor. Celik kewangan, minda tenang dan hidup aman. Silakan, Doktor. Terima kasih Encik Zaki. Okay, topik yang diberikan kepada saya adalah mengenai celik kewangan, minda tenang dan hidup aman. Saya bukan nak bercakap pasal kewangan sangat sebab ialah pakar psikiatri ni, kalau kewangan ni bukan bidang dia lah. Cuma kita tahu masalah kewangan ni kadang-kadang boleh menyebabkan masalah kesihatan mental. Jadi perbincangan ataupun saya punya topik kali ini lebih kepada mengenai macam mana kita nak mengatasi masalah kesihatan mental sekiranya kita mempunyai apa-apa masalah. Sebenarnya dia bukan hanya kepada kewangan, apa-apa masalah dalam hidup kita. Okay, kalau kita tengok pada sekarang kita dalam musim endemik disebabkan COVID ni, okay, tapi kalau kita tengok balik kesan-kesan pandemik, masa mula-mula COVID-19 datang dalam hidup kita. Kalau kat Malaysia ni bulan 3, bulan 2 tu dah start sikit. Majoriti bulan 3 kita start PKP, bulan 3 tahun 2020, lebih 2 tahun dahulu. Kalau kita tengok kesan tu memang banyak lah, bukan setakat kesihatan kita, ni secara general lah, secara umum, kita punya sosial kita, ekonomi kita, kita punya persekitaran, banyak perubahan yang kita lalui dalam masa 2 tahun ni. Semua orang nak tak nak kena berubah, tapi ialah disebabkan pandemik ni dia ada kebaikan dia jugalah. Kalau kita tengok baru ni saya pergi ke KL, kalau dulu LRT tu tak ada orang beratur. Berbanding dengan saya dekat Jepun dulu memang kita beratur lah. Kalau kat Malaysia jarang orang beratur. Tapi disebabkan pandemik ni, kita pergi tu nampak orang dah beratur. Itu adalah perubahan yang baik sebenarnya.
kalau kita nak tengok aspek yang positif lah. Aspek yang negatif macam-macam kita boleh tengok. Okay, kalau lebih kepada spesifik khusus kepada isu-isu kesihatan mental, okay, satu, bila orang yang mendapat jangkitan COVID-19 ni sebenarnya kita risau sebab masa mula-mula COVID-19 hadir dalam hidup kita, kita tak tahu sebenarnya apa COVID-19, apa kesan dia. Dan semua orang rasa risau, ada yang tak boleh tidur bila dah ada kita punya saudara mara, orang-orang yang dalam taman perumahan positif pun kita dah macam anxious. Aku kena ke tak? Aku kena ke tak? Kita dah ada macam-macam, fikir macam-macam. Dan kesan jangkitan kuman tu sendiri pun kadang-kadang ada setengah orang dia ada jangkitan kuman tu dia tak pasti, tapi disebabkan jangkitan kuman tu kadang-kadang dia jadi sedar tak sedar. Kalau orang Kelantan bagi khabar tak khabar lah, maknanya dia tak pasti ni dia sekarang ni dekat mana, dia jadi confused, boleh dapat halusinasi, ada juga macam-macam disebabkan kesan jangkitan COVID tu sendiri. Lepas tu kita tengok dekat social media, tiba-tiba share, okey, kawasan perumahan kita ada kes banyak, red area kan, kawasan merah, zon merah, dah start dah. Dalam social media ni macam-macam. Jadi kita kena tapis benda tu. Kesan dia, ada setengah orang disebabkan tak nak tengok benda-benda macam ni, memang tak buka langsung IG, Facebook, Twitter, semua stop. Lepas tu kita ada kehilangan juga. Banyak kehilangan yang kita alami sebenarnya. Kehilangan dari segi saudara mara kita, ada yang meninggal disebabkan COVID. Kehilangan pekerjaan, yang ni isu untuk kewangan kita lah, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan kesihatan kita, sama ada kesihatan fizikal atau mental, banyak kehilangan. Satu lagi pula, bila kena kuarantin. Bila kuarantin kita tak jumpa orang. Kalau yang siapa pernah kuarantin kan, kalau dulu 14 hari kuarantin tak jumpa orang ni, Masya Allah, faham-faham je lah tak jumpa orang. Sebab kita manusia ni, kita perlu jumpa orang. Manusia ni adalah social animal lah, konon-konon dia. Kita kena jumpa orang. Kalau tak jumpa tu dia start stres, start macam-macam fikir mengarut-ngarut. Dan kita di berita ada mengenai kenaikan kes-kes keganasan rumah tangga. Yalah, bila dah berkurun dalam rumah, kalau sebelum ni pagi pergi kerja, malam baru jumpa, kita punya kontak kita punya masa kita berhubung tu singkat. Tapi bila dah duduk kat rumah, masa mula-mula yang betul-betul PKP, yang betul-betul ketat, kita tak pergi mana-mana, duduk dalam rumah je, dia akan ada masalah-masalah dalam rumah tangga. Anak-anak kadang-kadang kena marah dekat mak sebab mak stres, ayah stres, duk fikir pasal kerja apa semua, anak-anak yang menjadi mangsa. Jadi banyak isu-isu ataupun masalah-masalah rumah tangga. Kalau kita tengok, ni adalah saya ambil daripada The Star sebenarnya, statistik daripada Befrienders. Befrienders adalah satu NGO yang mana kebanyakan ramailah masyarakat kita yang stres, dia tahu pasal Befrienders ni. Befrienders ni kita boleh call, dia ada nombor-nombor dia, boleh cari. Kalau berdasarkan Befrienders, masa COVID punya pandemik, antara yang pemanggil yang resah, risau ni adalah disebabkan kehilangan kerja, ataupun memang risau akan kerja, ataupun dah hilang kerja, selain daripada masalah-masalah lain. Ni bila dah hilang kerja, isu kewangan lah kan. Okey. Kalau kita tengok pula balik, kita pergi balik kepada asas dia lah, apakah makna sihat dari segi dari WHO, World Health Organization, ataupun kesatuan kesihatan sedunia. Sihat ni maknanya kita sihat dari segi fizikal, maknanya kita tak ada penyakit kan. Kita sihat fizikal, mental pun kena sihat, dan sosial kita pun kena sihat. Sosial maknanya hubungan kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dan termasuk juga kita tak ada masalah-masalah ekonomi, cari makan boleh, nak makan apa pun boleh. Itu antara definisi sihat menurut WHO. Maknanya dia kena sihat segala-galanya. Kalau kita ada salah satu elemen, salah satu daripada 3 ni yang mana kita ada masalah, maknanya kita tak sihat 100%. Okay, kalau kita tengok definisi sihat kesihatan mental pula daripada WHO. Okay, satu, kita kena tahu potensi diri kita. Apa yang kita boleh buat, kita punya kekurangan kita punya kelebihan kita kena kenal dulu diri kita. Kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak pergi kepada langkah-langkah seterusnya. Jadi kita kena mengenali potensi diri kita, dan seterusnya kita boleh mengatasi stres. Maknanya kita tahu cara. Bila stres, bila ada masalah, macam mana nak buat.
apa yang kita perlu buat, langkah-langkah dia. Kita pandai menyelesaikan masalah kita. Seterusnya kita kena produktif, maknanya kita kena bekerja, kita kena tak semestinya bekerja dekat pejabat, ada orang bekerja dari rumah, ada orang adalah suri rumah, ada orang adalah seorang pelajar, dia ada fungsi-fungsi, dia ada role dia masing-masing, dia ada tugas masing-masing. Jadi kita kena menjalani tugas kita tu dan seterusnya. Yang last sekali, bila kita dah menjalani tugas-tugas kita, kita boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi ini adalah definisi kesihatan mental yang bagus kalau menurut WHO. Dia kena ada empat-empat elemen, empat-empat bidang, empat-empat benda ni di mana dia saling mengait antara satu sama lain. Kita pergi pula pada definisi penyakit mental. Dia sebenarnya adalah sejenis penyakit otak. Maknanya kita punya otak kita tak normal. Maknanya disebabkan kita punya otak yang tak normal, dia mempengaruhi kita punya pemikiran. Ada setengah orang bila nak tidur start fikir macam-macam. Kan, kalau ada masalah kewangan ni startlah fikir nak bayar bil macam mana, nak bayar hutang macam mana, nak bagi duit anak sekolah macam mana, nak beli makanan macam mana, dia fikir macam-macam. Okey. Satu lagi, tingkah laku kita, perangai kita. Mungkin jadi mudah marah, ada setengah orang jadi sedih, ada setengah orang jadi pelupa, jadi tak ingat. Dan mengganggu emosi kita. Mungkin kita rasa sedih, rasa marah, rasa risau, rasa macam-macam. Okay. Disebabkan penyakit mental ni adalah sejenis penyakit otak. Dan kita ni ada otak, semua manusia ada otak. Jadi semua kita sebenarnya berisiko untuk dapat penyakit mental. Semua orang berisiko. Jangan kata, oh, aku tak ada risiko. Tak semestinya. Sebab kita ada otak. Semua orang berisiko tinggi. Cuma, macam mana kita handle risiko ataupun stres tu, itu yang kita kena tahu. Kan? Sebab semua berisiko. Dia macam juga penyakit-penyakit lain. Sebenarnya macam contoh, patah kaki. Semua orang berisiko sebab kita berjalan, kita bergerak, kadang-kadang jatuh. Kita tengah jalan-jalan, jatuh longkang. Dah patah kan, mungkin patah dekat tulang-tulang kaki yang kecil-kecil, dah ada risiko sebenarnya. Semua orang ada risiko untuk menghadapi sebarang penyakit termasuk penyakit mental. Jadi adakah kalau seseorang itu terganggu emosi ataupun dah ada fikiran negatif tu dia akan dapat penyakit mental? Sebenarnya tak. Dia ada syarat-syarat tertentu. Kalau kita tengok balik masa kita sekolah, masa kita belajar dulu kan, bila nak exam, bila nak masa mula-mula sebelum kerja, nak interview kerja, kita punya emosi memang akan terganggu sikit, dah mula risau. Ada setengah orang tak boleh tidur malam sebelum interview, pagi tu nak pergi interview, dah pergi toilet dah. Beberapa kali pergi toilet, tak tahulah berapa kali pergi toilet. Kita dah rasa risau. Lepas tu kita dah ada fikiran negatif kita, kan tak dapat kerja, kan aku silap jawab, kan itu, kan ini, macam-macam fikiran negatif. Tapi tak semestinya kita ada penyakit. Kan? Sebab benda tu boleh jadi adalah normal. Dia penyakit mental ni kita kena tahu beza antara normal dengan tak normal. Sebab emosi kita seharian dia memang akan berubah sebab dalam hidup kita dia memang akan ada up and down, dia akan ada tinggi rendah, dia akan ada ombak dia dalam kehidupan kita. Daripada awal sampai kita meninggal, dia memang akan ada. Yang tu tak boleh lari dah daripada ombak-ombak dalam kehidupan ni. Dia ada tinggi rendah dia. Jadi tak semestinya kalau ada emosi terganggu sikit, kalau ada fikiran negatif sikit, tak semestinya kita sakit. Kan? Apakah yang perlu kita lihat untuk kita tengok, okey, ni aku dah sakit, ni kita dah perlu mendapatkan rawatan. Okey, apabila kita punya gangguan emosi ataupun fikiran negatif ataupun kita punya masalah tidur tu menjejaskan aktiviti kita. Contoh, kalau seorang pelajar bila pergi ke sekolah dah tak boleh nak concentrate. Cikgu ngajar dah tak boleh nak ingat, tak boleh nak masuk. Entah apa cikgu ajar tak masuk satu pun. Kalau kita bekerja, kita banyak buat silap masa kerja. Kan? Bos suruh buat lain, kita buat lain. Lepas tu bos bagi arahan, kita tak ingat. Benda tu menjejaskan aktiviti harian. Kalau suri rumah, okey. Kalau sebelum ni kita masak memang tip-top, boleh masak. Bangun pagi pukul 4, pukul 5 pagi, buat bekal anak, kan? Buat sarapan. Bila masa basuh kain, semua kita boleh buat. Tapi tiba-tiba, kita dah tak boleh buat benda-benda tu. Dia menjejaskan aktiviti harian dan dia ada tempoh tertentu.
Kalau sehari dua, kalau saya biasa saya suruh tengok seminggu ataupun 2 minggu. Paling-paling kalau sebulan tu memang dah kena datang tu, wajib datang. Wajib pergi mana-mana klinik, jumpa kaunselor, ada setengah orang call mana-mana nombor yang dia tahu, call kawan-kawan kan. Dia ada tempoh tertentu. Kalau sehari dua, saya suruh tengok dulu. Kan? Tetapi, walaupun tempoh tertentu, ada setengah orang kata, okay, doktor memanglah saya benda ni baru jadi sehari dua, tetapi saya tak boleh nak bekerja dah. Dia ada dua syarat tu. Kalau walaupun tempoh tu singkat, tapi menjejaskan aktiviti kita, kena datang juga. Dia salah satu syarat. Kan? Dia tak semestinya dua-dua. Seterusnya, kita nak tahu lagi. Okey, detail lagi ni. Okey, macam mana kita nak tahu? Dia perubah tu, dia memang mungkin kita ada berubah dah sikit-sikit, tapi benda tu menjadi semakin teruk. Kan? Macam tadi, kita adalah sikit-sikit terganggu emosi. Kalau benda tu semakin teruk, dari sehari ke sehari, kadang-kadang kita tak perasan, tapi kawan kita, keluarga kita perasan. Lain ni. Sebab yang kenal kita adalah orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi kalau kita sebagai kawan, kita tengok kawan kita, kita tengok keluarga kita, dia ni lain, semakin teruk ni. Kan? Kadang-kadang bila menghadapi kematian, kematian tu adalah salah satu lumrah hidup kita sebenarnya. Kehilangan tu adalah satu lumrah hidup kita. Tetapi kalau disebabkan kehilangan, disebabkan ada kematian, dia semakin teruk. Kan? Menangis, kalau dulu menangis, jarang-jarang bila bercerita je menangis. Bila bercerita pasal arwah mak dia menangis. Tapi ini tak kira masa, memang duk menangis je. Kan? Dah ada perubahan tu lagi teruk. Kita kena cakap, mungkin dia tak perasan. Rasanya dah kena buat sesuatu. Ataupun kita tanya, okey ke? Kan? Dengan tanya sepatah tu pun kadang-kadang kawan kita dah boleh bercerita sebenarnya. Okey. Apa-apa perubahan pemikiran, yang fikiran negatif tu lagi banyak, perubahan emosi yang semakin teruk dan tingkah laku. Mungkin dia asalnya seorang yang memang penyabar, tiba-tiba jadi panas baran. Mudah marah. Kan? Okey. Dia mungkin tak menangis. Ni biasa benda ni berlaku kepada lelaki lah. Lelaki dia payah nak menangis. Dia mungkin tak menangis. Kita nampak dia okey, tapi semakin garang. Kalau dulu seorang ayah yang penyayang, tiba-tiba anak-anak nak minta buat benda-benda sikit, ayah nak tolong teman, anak-anak kita yang kecil-kecil kadang kan, nak pergi toilet pun ajak teman kan, pergi toilet, pergi dapur pun ajak, konon-konon takut, tak tahulah hantu apa ada ke dalam rumah kan. Okay. Tiba-tiba bila anak satu hari tu anak kata, ayah nak minum air kat dapur, ayah teman, boleh ke? Kita pun terus marah, pergi sendirilah, tu pun tak tahu. Asal-asal mungkin kita bukan macam tu. Ni mudah berlaku pada lelaki. Tiba-tiba jadi pemarah. Tiba-tiba kawan silap cakap sikit dah terus bertumbuk. Kan? Itu tanda-tanda dia ada masalah kesihatan mental, ada masalah emosi. Dan macam satu lagi syarat macam saya cakap lah, dia menghalang kita daripada berfungsi, daripada bekerja. Tak boleh nak bekerja dah. Yang ni saya tak sempat terjemah, tapi jangan risau. Apa yang menyebabkan seseorang itu berisiko untuk mendapat masalah kesihatan mental? Satu memang keturunan lah sebenarnya, genetik. Keturunan. Ada setengah orang memang kalau kita tengok dalam keluarga dia, ramai orang yang dapat sakit ni. Dia ramai yang dapat kerumurungan dalam keluarga dia. Ada yang memang ramai ada penyakit-penyakit anxiety, mudah risau. Yang tu memang dia berisiko tinggi. Berbanding dengan orang lain, dia berisiko lagi tinggi lah. Mungkin antara 1 hingga 2 kali ganda lah. Ada yang sampai bergantung pada jenis penyakit, ada yang sampai 3-4 kali ganda berisiko berbanding orang lain. Yang tu kita tak boleh nak ubah sangat lah. Cuma kita boleh ajar cara-cara untuk dia menangani bila ada masalah. Okay. Satu lagi, bila ada kecederaan dekat otak. Tadi kan penyakit mental ni disebabkan masalah otak kan, penyakit di otak kita. So ada kecederaan, contoh dia aksiden yang teruk menyebabkan kecederaan otak. Jadi orang yang ada kecederaan teruk di otak ni dia berisiko tinggi. Okay, anak-anak kita yang mungkin bila lahir tu dia ada. Mungkin masa kita lahir, masa bersalin tu mak ada orang kata macam lama sangat budak lemas kan. Budak lemas dalam perut. So dia ada dah kecacatan dekat otak dia tu. Ada orang yang kena stroke kan. Stroke ni melibatkan otak. Jadi bila orang yang dapat stroke, dia berisiko juga untuk dapat kemurungan, untuk dapat anxiety, untuk ada masalah tidur. Okey, satu lagi adalah orang-orang yang mengambil benda-benda yang dilarang ni lah.
ambil alkohol, dadah kan, macam-macam dadah kita sekarang senang dapat benda-benda macam tu. Jadi bila dadah, kebanyakan dadah ni dia berganggu fungsi otak kita. Jadi sebab tu dia berisiko. Cuma kalau dadah ni bila orang tu dah tak ambil dadah, tak adalah masalah dia sebenarnya. Mungkin masa dia ambil, macam sekarang kan banyak kan kes-kes tiba-tiba bunuh mak bila tengok sebab dia ambil dadah. Sebab bila dah ambil dadah, dia punya otak dia tu dah terganggu, dia dah hilang pertimbangan. Okay. Satu lagi masalah disebabkan psikososial, maknanya masalah psikologi kita, sosial kita. Ada yang macam kita tengok daripada kecil memang kena abuse, kena dera kan. Ada yang menjadi mangsa buli, ada yang mangsa rogol, macam-macam. Yang masa kecil lagi dia dah ada trauma kat situ, dia dah ada satu benda yang menyebabkan dia lagi sensitif untuk dapat masalah kesihatan mental bila dia dah besar. Okay, satu yang kita nak bercakap sekarang, financial lah kan, bila isu-isu ekonomi, isu-isu kewangan, dan ada setengah orang tu cara dia menangani masalah tu. Bila dia berdepan masalah, dia cope tu, dia punya cara menangani tu ada yang tak betul sikit. Ada cara dia tak orang lain okey, tapi ada setengah ni cara dia lain. Tapi sebenarnya yang dia cara kita menangani masalah ini adalah disebabkan kita punya environment kita, disebabkan persekitaran kita, cara kita dibesarkan, macam mana mak ayah kita ajar kita. Sebab tu kat sini mak ayah dia penting untuk ajar anak macam mana nak menghadapi masalah. Dia bukan bila anak kita ada masalah kita terus ajar anak kita untuk lari dari masalah. Kita kena ajar anak kita macam mana nak hadap masalah. Okay, contoh bila anak kita, katakan anak kita pergi sekolah, tiba-tiba dia stres dengan, dia tak boleh cope dengan sekolah tu, mungkin dia punya co-curriculum dia, subjek-subjek dia banyak sangat. Jadi dia tak boleh nak cope. Jangan kita pula, okey tukar sekolah, terus tukar sekolah. Tu tak betul. Kita ajar anak kita untuk lari dari masalah. Yang sepatutnya kita ajar, okey, kakak, abang rasa macam mana nak buat, adik rasa macam mana nak buat. Kita suruh dia cuba fikir dulu. Okay, bila ada masalah macam mana nak buat, kan? Kita guide dia, kita ajar dia, kita tunjuk contoh pada dia. Bila ada masalah macam mana. Kalau kita sendiri tak pasti, kita boleh tanya orang. Ada setengah orang tak pasti. Sekarang sebenarnya dalam social media macam-macam orang share cara cope dengan betul, cara nak menangani masalah dengan betul. Dan cara ni tak semestinya betul. Kita cubalah, kita boleh cuba untuk diri kita, cuba untuk anak kita. Kalau salah, kita betulkan balik. Jadi kita ajar anak kita macam mana nak cope. Dan memang betul stressful environment, persekitaran yang stres boleh menyebabkan orang tu berisiko tinggi untuk dapat masalah kesihatan mental. Contoh, kalau kat rumah mak asyik membebel. Anak dah besar, anak dah kerja, tapi dia masih menganggap anak itu adalah budak. Kau kena dengar aku punya cakap. Aku mak, aku berkuasa. Aku ayah, aku berkuasa. Tidak. Bila anak kita dah besar, sebab tu dalam Islam pun dia ada kan. Bila anak dah remaja, kita anggap itu adalah kawan kita. Kawan maknanya kita bagi masa untuk dia bagi opinion dia, pendapat dia kan. Kalau tiap-tiap hari balik rumah memang kena marah dekat emak, anak dah kerja, dah berkahwin pun kena marah lagi dekat emak, emak suruh dengar lagi. Kalau dia bukan cara dia. Jadi stressful environment, persekitaran yang stres tu boleh menyebabkan orang itu berisiko untuk dapat masalah-masalah kesihatan mental. Okay, ni kalau kita tengok lebih spesifik lah, lagi spesifik, lagi khusus kalau masalah kewangan. Satu tadi gangguan tidur. Gangguan tidur ni kita kena tengok, tak semestinya tak boleh tidur. Ada setengah orang dia boleh tidur. Tetapi tidur tu tak cukup. Tidur, pukul 10 dah tidur, tapi pukul 12 bangun, pukul 1 bangun, pukul 2 bangun, pukul 3 bangun. Ataupun pukul 10 tidur, pukul 4 tak cukup. Dia sepatutnya kita tidur antara 8 hingga 10 jam. Tak kira lah umur berapa pun, 8 hingga 10 jam. Okay. Katakan kita tidur pukul 10, bangun pukul 2 pagi, lepas tu dah tak boleh tidur dah. Dah betul tak boleh tidur. Tu pun gangguan tidur. Okay. Ataupun kita tidur, tetapi kita tak rasa rehat. Adalah mimpi macam-macam kan. Mimpi, mengigau, nightmare macam-macam. Kita tidur, bangun esok tak rehat. Ataupun kita tidur 2 jam je, tapi kita rasa dah fresh. Secara biologi, secara normal 2 jam tak cukup. Ada setengah-setengah tu dia ada satu penyakit lah sebenarnya. Dia tak perlu tidur banyak. Dia itu adalah satu penyakit. Dia tidur 2 jam tapi dia rasa fresh, boleh buat macam-macam aktiviti. Itu pun tak normal sebenarnya. Okay, kita nak tidur antara 8 hingga 10 jam. Bila bangun tidur, kita fresh. Kita rasa tubuh rehat, kita boleh buat macam-macam. Seterusnya, sama ada pertambahan berat, pertambahan selera makan ataupun jadi kurus, semakin kurus.
tak ada selera makan. Dia boleh dua-dua. Kalau kita fikir balik, bila kita stres kan, ada setengah orang makan. Nak exam, makanan penuh depan meja. Makan itu, makan ini. Tapi ada setengah orang tak makan. Dia boleh ada dua-dua. Dia boleh ada dua-dua. Maknanya, dia lari daripada kebiasaan kita. Kan? Biasa kita, normal kita makan 3 kali sehari ke. Ada juga orang normal dia makan 5 kali sehari. Tapi ni lari lain daripada kebiasaan. Dan ada orang kemurungan. Kemurungan, tanda-tanda kemurungan ni banyaklah. Termasuk ada masalah tidur, kita selalu sedih, kita hilang minat. Kalau macam sebelum ni, boleh pergi memancing. Tiap-tiap hari pergi memancing. Ataupun setiap hari minggu ni memang akan pergi memancing. Sekali tiba-tiba dah tak pergi memancing dah. Dia hilang minat dah. Dia tak pergi memancing. Kalau budak-budak muda kita tengok K-pop, tiba-tiba dah tak tengok K-pop kan. Kalau sebelum ni dia punya aktiviti dia pergi surau, pergi masjid kan. Memang selalu pergi, tiba-tiba dah tak pergi. Itu tanda-tanda, mungkin tanda-tanda kemurungan. Dia ada beberapa syarat untuk kata orang tu kemurungan. Dia kena ada sekurang-kurangnya 5 tanda. Ada setengah orang dah banyak fikiran negatif. Dia banyak perasaan bersalah dan kalau tahap paling teruk untuk kemurungan ni, kita dah berfikir untuk bunuh diri, untuk mencederakan diri, untuk matilah. Itu tahap paling teruk sebenarnya. Okay, kalau katakan ada pernah orang tanya, doktor, okay, kalau kawan saya cakap dia nak bunuh diri, macam mana saya nak buat? Kita tanya dia, apa yang kita boleh bantu? Kan? Apa yang kita boleh bantu, sama ada bantu dari segi nak bawa dia pergi hospital. Kadang-kadang nak pergi hospital ni perlu kekuatan. Sebenarnya bila dah fikir pasal mati ni, kena bawa pergi hospital cepat-cepat. Itu kita kira emergency untuk jabatan psikiatri. Bila dah fikir nak mati, nak cederakan diri sendiri, itu adalah emergency. Bawa je ke mana-mana jabatan kecemasan. Tak semestinya pergi klinik. Nak klinik dia ada masa kan, pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, hari Jumaat Sabtu kalau kat Kelantan, Pantai Timur, Johor, kalau dekat Pantai Barat, hari Sabtu dan Ahad dah cuti. Tak ada, lepas tu nak pergi mana? Klinik tutup. Pergi ke jabatan kecemasan. Bila suicidal, fikiran untuk bunuh diri itu kita kira kecemasan. Tapi ada setengah orang tak nak pergi. Kan, dia tak nak pergi. Macam mana kita nak buat? Kita nak tolong dia. Okey, kita kena pastikan kita cakap kat dia ada apa-apa boleh bantu. Kalau dia cakap tak apa, dia tak nak cakap pasal benda ni, kita boleh message dia, kita cakap, okey, kalau ada apa-apa, saya boleh dihubungi bila-bila masa. Dia kadang-kadang orang yang kemurungan ni, dia banyak negatif kan, dia fikir dia dah tak boleh ditolong. Jadi bila kita hulurkan bantuan kepada dia, dia rasa okey, dia boleh pegang dekat kita punya kata-kata yang kita available dan kita kena pastikan kita memang boleh dihubungi sebenarnya. Jadi dia rasa dah ada orang cakna, dia ada orang sayang dekat dia sebenarnya. Dan insya-Allah bila dah ada, kita rasa ada orang sayang, walaupun dia rasa nak bunuh diri, dia akan rasa bila rasa nak buat tu, dia kata, oh ada orang masih sayang dekat aku. Ada orang masih cakna dekat aku. Ada orang masih simpati pada aku. Jadi mungkin dia tak akan buat sebenarnya. Okey, lepas tu kita message lah. Mungkin kita message dia tiap-tiap hari. Okey ke? Kan? Kadang-kadang dia tak suka. Kalau dia tak suka, kita tanya dia. Okey, kita nak pastikan dia selamat. Berapa hari sekali kita boleh contact dia. Dia banyaklah kalau nak bercakap pasal suicide atau bunuh diri, dia panjang. Sejam tak cukup untuk saya, panjang. Ni antara tips-tips dia. Okey, ada setengah orang bila ada masalah di keruangan, dia ada anxiety dah. Dia ada risau. Mula rasa berdebar-debar. Kalau orang Kelantan dia panggil kenaling. Kenaling ni selalu cakap itu adalah kenaikan adrenalin. Adrenalin kalau orang belajar sains dia tahu. Bila adrenalin kita akan berdebar-debar, rasa berpeluh-peluh, jantung laju, rasa tak selesa, rasa tercekik, getar tangan. Itu adalah tanda-tanda kenaikan adrenalin. Orang bila ada anxiety, ada risau, dia dah tak boleh nak tidur sebab risau kan. Dan disebabkan anxiety, dia boleh dapat juga kemurungan, dan kemurungan boleh menyebabkan anxiety juga. Dia selain berhubung kait sebenarnya. Dan lepas tu kita ada masalah perhubungan. Okey. Bila orang ada masalah kewangan ni, dia kadang-kadang kan orang kita kontak tu pun orang dah tak nak, dia ni mesti nak pinjam duit. Kan? Orang message pun kita dah tak, dia ni mesti dah tak nak pinjam duit, nak pinjam duit ni message dia selalu ni kalau ada masalah duit je mesti kontak aku. Kan, dia kan ada masalah kewangan, dan orang yang ada masalah hutang pun dia nak kontak kadang-kadang dia malu juga sebenarnya. Kan aku ni asyik pinjam duit dengan dia je. Kan dia pun malu, dia akan ada masalah hubungan dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Kita mungkin ada di kalangan keluarga yang selalu pinjam duit ni.
kan, dan tak ada nampak jalan nak bayar pun. Ada orang macam tu, memang perangai dia macam tu. Orang macam tu kita kena buat perjanjian sebenarnya. Okey, bila kau nak kena bayar? Dia kena buat perjanjian, dan bayar ni tak semestinya bayar langsam semua yang duit hutang kan. Dia boleh bayar sikit-sikit berdasarkan kemampuan. Kan? Dan orang yang memberi hutang pun kita, oh dia ni memang dia selalu pinjam duit tapi dia bayar. Kan, dibayar sikit pun tak apa sebenarnya. Tak semestinya, kita pun tahu kawan kita susah, kita pun tak expect dia nak bayar langsam, nak bayar banyak. Tapi kita nampak ada inisiatif, ada usaha dia untuk membayar hutang. Dan kita kalau orang macam tu, orang yang memberi hutang ni pun dia tak ada masalah. Kita memang niat nak tolong sebenarnya. So dia akan ada masalah hubungan tu. Kadang-kadang bergaduh adik-beradik kan, masalah kewangan ni, bergaduh dengan kawan masalah kewangan. Dan kita akan ada masalah pergaulan sosial. Disebabkan masalah hubungan tu, dia boleh jadi dah tak kawan, dah tak pergi makan dengan kawan-kawan, suka menyendiri, berkurung dalam bilik, dia akan ada masalah. Dan disebabkan kita ada, macam tadi, orang yang stres kan, dia banyak makan. So kita akan ada penyakit fizikal, dan dia naik berat badan. Bila naik berat badan, dia berisiko untuk dapat kencing manis. Biasa orang stres dia suka makan manis-manis kan, makan coklat. Coklat dengan kencing manis dah tak boleh lari dah. Bila dah terlebih gula ni, memang berisiko untuk dapat kencing manis. Kita terlebih gula. Gula bukan coklat saja, nasi pun dalam tubuh kita dah akan jadi gula. So dia akan ada masalah fizikal. Bila kencing manis, berat badan naik, dah sakit lutut lah, sakit itulah, sakit ini, macam-macam penyakit. Dah ada dah masalah-masalah penyakit-penyakit fizikal. Masalah sakit jantung kan, dia ada macam-macam dah. Dan kita mungkin, cara kita bila kita stres ni, kita atasi masalah stres tu dengan cara tak sihat. Ada orang ambil alkohol, ambil dadah kan, buat benda-benda yang berbahaya pada diri sendiri. Kan ada orang bila dia stres, ialah berjudi lah apa, benda-benda dia atasi stres dengan cara-cara yang tak sihat. Dia okey, bila kita tengok masalah hutang ni dengan mental ni, dia memang saling berkait rapat. Orang yang berhutang ni, dia boleh disebabkan hutang, dia akan ada masalah kesihatan mental. Macam saya cakap tadi lah, dia punya risiko. Okey. Dan orang yang ada masalah kesihatan mental pula, mungkin ada masalah hutang. Sebab apa benda tu berlaku sebenarnya? Okey, ni kita tengok dia punya kitaran dia. Dia berpusing tempat yang sama. Okey, kita ada masalah hutang. Kan? Disebabkan hutang tu, kita jadi stres. Disebabkan stres, kita dapat kemurungan, dapat anxiety. So, kita akan ada dah penyakit mental. Dan orang yang ada penyakit mental ni kadang-kadang menyebabkan kesukaran untuk dia bekerja, tak boleh ada menjana pendapatan, payah nak cari kerja, dan dia tak boleh nak urus wang dia. Dia salah satu tanda kemurungan adalah orang tu tidak boleh beri tumpuan. Dia tak tahu, dia tak ingat dia ada kena bayar bil, kan? Ada nak kena bayar pinjaman, ada nak kena apa lagi? Macam-macam. Jadi dia dah tak boleh, disebabkan masalah kesihatan mental, dia tak boleh nak urus. Dan disebabkan masalah kesihatan mental ni, dia tak boleh bekerja. Kalau tak boleh bekerja, macam mana nak dapat pendapatan? Kan? Jadi benda tu berpusing. Bila tak dapat pendapatan, dia punya beban hutang dia, beban kewangan naik lagi. Lepas tu dia lagi stres. Lepas tu dia punya kemurungan dia lagi teruk. Lepas tu dia duduk pusing. Dia duduk pusing. Ini kita panggil vicious cycle. Pusingan ataupun kitaran yang tak sihat, yang buruk, yang memang tak boleh nak lari. Sebenarnya. Jadi, kita kena belajar macam mana nak lari daripada kitaran ni. Kan? Kita kena putuskan kitaran tu sebenarnya. Okey, macam saya cakap tadi. Kan? Masalah kewangan boleh jadi stres, dia pusing yang tu lah. Itu sama, benda yang sama. Dia akan pusing. Dan kat bawah sekali tu dia ada tulis kan, bila orang yang ada masalah hutang ni, dia adalah 3 kali ganda lebih berkemungkinan untuk bunuh diri. Risiko dia 3 kali ganda berbanding dengan orang yang tak ada masalah hutang. Macam saya cakap tadi kan, bila orang berhutang ni, dia nak dapat kerja payah. Memang kita tengok dia ada satu penyakit dalam psikiatri ni, kita panggil skizofrenia. Skizofrenia ni memang penyakit, pesakit ni dia boleh dapat tanda-tanda dia boleh ada halusinasi, dia dengar suara-suara gaib kan. Dia boleh dapat delusi. Delusi ni adalah dia percaya ada orang nak buat jahat kat dia. Kita tak buat pun, tapi dia tengok kita, dia rasa kita ni nak hentam dia, nak cederakan dia. Kita mungkin bercakap benda lain, tapi dia salah interpret, dia salah tafsir, dia rasa seolah-olah kita nak buat jahat kat dia. Okey, pesakit skizofrenia ni dia biasanya dia terganggu dari segi fungsi fikiran dia.
Dia tak boleh nak bekerja, dan kita perlu buat rehabilitasi untuk dia. Kita ajar balik. Dia tak reti guna wang pun sebenarnya. Jadi dalam program rehabilitasi kita ajar balik. Kita ajar dia pergi, kalau kat Kelantan kita ajar, kalau siapa pernah pergi datang Kelantan kan, pergi Rantau Panjang, pergi Waka Cik Ye, pergi apa lagi tempat-tempat shopping kat Kelantan ni, kita ajar balik dia cara menggunakan duit. Kadang-kadang dia tak tahu. Nak beli, nak kira yang senang je. RM2 campur RM3 berapa? Beli gula sekilo RM2 lebih dah sekarang kan. Dia tak boleh nak kira. Dia tak boleh nak urus. Kita kena tunjuk balik kat dia. Okey, ni duit RM2 ni. Kita ajar balik cara kiraan dekat dia. Okey. Jadi dia tak boleh nak kira macam mana dia nak bekerja. Kan? Disebabkan masalah kesihatan mental ni, dia tak boleh nak bekerja. Disebabkan, yalah, duit pun tak boleh nak kira, nak bekerja macam mana. Jadi kalau dekat psikiatri kita ada program rehabilitasi kita macam-macam lah social enterprise kita. Kita buka minimat kita buka kedai kecil untuk kita ajar pesakit kita menjual. Ada setengah-setengah institusi mental yang besar macam Hospital Bahagia, Tanjung Rambutan lah, awak tahu kan. Hospital Tampoi ataupun Permai, Hospital Permai dekat Tampoi ni, dia ada kedai-kedai di mana kantin dia tu pesakit kita yang urus. Jadi kalau pergi sana kena sabar sikit lah, lambat sikit dia kira. Kita kena bersabar. Itu salah satu rehabilitasi kita. Dan biasa diorang ni tak akan dapat kerja-kerja yang gaji bulanan, memang gaji harian. Kau datang kerja, kau dapat duit. Sebab dia orang kadang-kadang bila stres, dia tak boleh nak datang kerja. Kan? Jadi dapat gaji hari. Dan gaji dia pun rendah. Mungkin asal-asal dia adalah engineer. Ada kalau pesakit-pesakit skizofrenia kita. Disebabkan penyakit tu dia jadi tak boleh nak bekerja dah sebagai engineer. Itu gaji rendah. Dan diorang ni penerima bantuan, kebanyakan adalah penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi pendapatan dia pun dah sikit. Sekarang barang mahal. Ayam RM10 lebih sekilo dah kan. Kalau dulu-dulu ayam murah, kalau kat Kelantan lah RM5, RM6. Lepas COVID ni dah naik, sekarang dah RM9, RM10. Nak beli ayam pun payah kan. Jadi bila pendapatan tak ada, macam mana kita nak berbelanja? Kan? Nak bayar bil, even nak berkomunikasi pun, ada setengah-setengah pesakit ni, dia nak bercakap dengan orang pun payah. Kan? Jadi macam mana nak pergi katakan bil, okey, tiba-tiba bil elektrik dia kena potong sebabnya dia tak bayar bil. Dia nak pergi cakap dekat TNB tu, nak pegang, nak angkat telefon pun tak tahu nak cakap apa. Kan? Nak cakap dia kena potong, dia ada masalah kesihatan mental ni apa semua kan. Nak cakap yang macam student-student kita yang belajar, lepas tu tak boleh nak teruskan pengajian, kena bayar loan kan, kena bayar pinjaman PTPTN. Dia nak pergi cakap kat PTPTN yang dia ada masalah kesihatan mental, dia memang ada kemurungan atau skizofrenia. Itu pun tak boleh nak cakap. Dia perlukan bantuan orang. Padahal bila kita buat surat, biasa laporan perubatan, insya-Allah PTPTN dia akan sama ada bayar sikit ataupun ada setengah tu dia memang masukkan, tak perlu bayar pun sebenarnya, kan? Okey. Jadi orang-orang yang ada masalah kesihatan mental dia ada benda-benda ni. Okey. Jadi kita kita kena putuskan kitaran tu. Satu, jangan ada bebanan kewangan kan. On the first place, langkah pertama, jangan berhutang. Tapi orang kata, doktor, kalau tak hutang sekarang, macam mana nak beli kereta? Macam mana nak beli rumah? Semua hutang kan? Loan kan? Okey, tak apa. Okey, kena buat loan untuk beli rumah, beli kereta. Okey. Tapi kita kena putuskan daripada bila kita ada bebanan tu, kita kena putuskan supaya bebanan tu tak menyebabkan kita stres. Dia ada, kita kena putus pula. Disebabkan stres tu, kita tak ada masalah kesihatan mental. Jadi kita akan belajar benda tu sikit. Ada 20 minit lagi insya-Allah untuk kita belajar sikit. Okey, ni secara general umum lah. Saya sebenarnya bukan expert lah untuk bercakap pasal macam mana nak tangani masalah kewangan. Kita boleh tanya AKPK, ada kaunselor yang memang ditrain untuk menangani masalah kewangan. Tapi ni secara general lah tips dia. Kita kena tahu antara keperluan dengan kehendak. Itu adalah sebelum kita ada masalah kewangan ni. Sekarang kalau siapa-siapa yang fresh grad, baru graduate kan, yang tak ada masalah lagi, kita kena imbang antara keperluan dengan kehendak. Kehendak kita macam-macam. Nafsu manusia ni macam-macam tau.
Nak beli TV besar, kita pergi rumah orang tu tengok TV dia 60 inci, ada macam-macam PA sistem itu ini, sound bagus ni kan. Nak, itu adalah kehendak. Tapi adakah kita perlu? Keperluan kereta ni tak tahulah, ada orang rasa tak perlu pun kereta. Kan? Makanan adalah keperluan sebenarnya. Makanan adalah keperluan. Kan, itu adalah basic. Dia kalau macam dia punya ni kan, dia punya kalau nak tengok orang tu tahap kewangan dia kan, mula-mula ada makanan ke tak? Kan, makanan ada tak? Nak makan apa? Kan, nak makan apa seterusnya? Nak makan di mana? Kedai mana? Lah nak makan siapa? Itu orang dah kaya dah, betul lah. Nak makan siapa dah tu kan. Jadi dia punya tahap-tahap dia. Okey, saya tunjuk gambar kereta, keperluan kita untuk kenaikan kita lah. Tak semestinya kereta, boleh naik bas, boleh naik LRT, apa semua kenderaan untuk kita pergi bekerja. Kan, rumah tak semestinya beli rumah, kan, rumah sewa tu keperluan untuk bayar sewa rumah, untuk kita tambang bas, tambang LRT, tambang kita nak pergi ke mana-mana. Itu adalah keperluan. Kehendak kita nak pergi melancong, tengok dalam Facebook kawan kita pergi sana, pergi overseas, sekarang dah boleh pergi macam-macam tempat. Tapi itu sebenarnya adalah kehendak. Kalau kita tak ada duit, buat apa? Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengah stres ni, tak perlu tengok Facebook, tak perlu tengok IG, tak perlu tengok Twitter. Sebab kita akan nampak kawan-kawan pergi sana sini. Macam sekarang, result SPM, anak-anak keluar, bagus. Tapi katakan anak kita tak dapat bagus. Kita akan stres, ada setengah orang. Tak perlu tengok Facebook. Tutup untuk 2-3 hari ni. Orang duk tahniah 9A1 lah apa semua kan. Tak perlu. Tutup dulu. Kan? Okey, ada setengah orang dia punya kehendak dia adalah nak barang branded. Ni kena berhati-hati. Kan? Anak-anak muda kita sekarang nak barang branded. Dapat gaji terus beli. Tak apa, ada kad kredit. Kad kredit tu tak bagus. Kita boleh guna kad kredit kalau kita ada duit dalam bank. Hanya sebagai ganti kita punya duit yang fizikal ni kan. Kan, zaman-zaman sekarang semua tak nak pegang duit fizikal. Semua e-wallet lah apa. Tapi jangan dengan kita hutang. Itu adalah dengan syarat kita memang ada duit. Tapi kita malas nak pergi ambil duit dekat bank. Kan, malas pergi ATM. Itu tak apa. So, ini yang macam sebelah kanan saya tu, itu kan dia ada berapa percentage kan. 50% keperluan, 30% kehendak, 20% simpanan. Yang tu memang kena ada dalam income kita. Tetapi saya suka bercakap kepada adik-adik saya, junior-junior saya kat tempat kerja ni, dalam simpanan, dalam kehendak kita, dalam keperluan, jangan lupa simpanan akhirat. Kita kena ada berapa persen kita sedekah, kita derma. Itu adalah simpanan akhirat. Tak kisah berapa peratus pun yang kita tolong orang ni. Cuma itulah ustaz-ustaz kata jangan bagi tahu orang kan, tapi saya nak bagi tahulah, cuma saya tak bagi tahulah banyak mana saya bagi derma tu kan. Jadi kita yang tu kita kena ada. Tak kisahlah RM1 ke, itu simpanan akhirat sebab Allah tak tengok berapa persen, berapa ribu kita bagi. Yang penting seikhlas hati, tapi dia kena ada dalam setiap bulan tu, dia kena ada simpanan akhirat sebenarnya. Kan? Ni hari ni hari Jumaat. Pahala bersedekah pada hari Jumaat. Kan ni kalau suami kita, anak-anak kita pergi masjid hari Jumaat kan, kita ajar anak kita bawalah RM1 ke 10 sen ke, letak dalam tabung. Itu adalah simpanan akhirat. Yang tu jangan lupa sebenarnya. Untuk kita punya spirituality kita. Kita akan rasa alhamdulillah bulan ni dah sedekah. Kita akan rasa lega. Tu salah satu cara menangani stres. Tak semestinya bagi 100, 1000, 10,000. 10 sen pun dah cukup kan. Okay. Ni ramai orang kaunselor dia suka kongsi benda-benda ni kan. Dalam benda-benda kita, apa yang important dan urgent, apa yang penting dan urgent yang perlu kita selesaikan. Kalau orang tak ada kerja, cari kerja. Kalau orang ada hutang, bayar hutang. Yang tu keutamaan sebenarnya. Dan seterusnya. Yang ni saya tak ulas panjang lah kot. Yang saya letak sini beli kereta tu sebab saya tak pasti nak letak kat mana. Ada orang bagi dia beli kereta adalah urgent dan important sebabnya kereta dia rosak dan dia ada anak ramai dan tempat dia tu memang tak ada kenderaan awam, so bagi dia adalah urgent dan important. Tetapi kita tengoklah nak beli kereta harga berapa kan, nak beli kereta baru Alphard ke, nak beli yang second hand ke, itu berdasarkan kemampuan kewangan kita. Yang tu kena timbang tara kan. Dan ni important, dia tak adalah nak kena buat masa tu ni 6 bulan kita ada emergency fund ni
Kan, beli rumah sekarang sewa dulu. Kan, tapi benda tu penting, beli rumah untuk hari tua kita. Investing for the future ni, apa ASNB kita lah kan. Penting, tak semestinya urgent. Dia kena selesaikan yang ni dulu, yang kolom nombor 1 tu dulu kan. Bila dah ada lebih baru kita beli saham lah apa dan simpanan seterusnya. Yang ni yang merah tu memang tak penting dan tak urgent pun. Pergi holiday, beli iPhone, pergi shopping, yang tu memang jangan kalau kita ada masalah hutang. Yang tu tak boleh, a big no, sebab tu saya letak merah. Kita ada dalam tak sampai 15 minit untuk urus stres. Okay, bercakap dengan seseorang. Ya, bercakap. Kena bagi tahu, kita kena stres tengah bercerita. Kalau stres dengan bos, hari ni stres dengan bos. Bos macam-macam bagi arahan kan. Kadang-kadang bos kita ni lah, hari ni cakap lain, esok cakap lain. Kan? Jadi kena cakap kat kawan-kawan kita yang sama-sama pejabat pun tak apa. Aku geram betul lah sekejap cakap ni, tapi kawan kita pun sebab dia mengalami benda yang sama. Yelah, tadi pun macam tu juga, gini. Orang kata membawang lah kan. Tapi itu adalah salah satu cara pengurusan stres sebenarnya. Kita bercakap dengan seseorang, bercerita apa masalah kita. Dan tak semestinya dengan bercerita tu orang tu boleh selesaikan masalah. Dia hanya dengan bercerita tu kita dah orang yang mendengar masalah tak semestinya tolong selesaikan masalah. Sebenarnya dengan mendengar tu pun dah cukup okey. Bercerita dengan keluarga. Kadang-kadang ada pesakit saya yang datang dengan kemurungan, dia bercerita dia banyak hutang kan, dia banyak hutang. Dia kata sebab apa dia buat hutang? Sebabnya mak suruh loan nak renovate rumah. Kan? Mak ingat gaji dia banyak. Mak kita tak tahu gaji kita berapa. Dia ingat okey kau kerja kerajaan, dia pun tak faham kadang-kadang kerja kerajaan ni dia ada tahap-tahap dia. Dia ada beberapa kerja apa yang ni gaji berapa. Jadi kita kena cakap, kalau kita jangan terus pergi buat loan mudah, memang mudah sekarang. Kita cakap kat mak kita. Okey mak, sebenarnya gaji saya gini. Okey, berapa persen yang ni untuk bayar ni untuk keperluan harian. Saya duduk KL, belanja mahal, makanan mahal, sekarang semua benda mahal. Mak kita mungkin dah lama tak pergi pasar, ayah yang pergi, abang yang pergi, kakak yang pergi. Kan, dia tak tahu harga barang sekarang mahal. Jadi kita kena cakap kat dia sebenarnya. Kan, ni hutang ambil private loan situ lah pergi dekat Along. Kan, kita tak nak, kita cakap betul-betul. Dan kadang-kadang ada setengah lelaki datang sebab masalah kemurungan, depression sebab hutang. Dia kata isteri dia nak suruh tukar sofa setahun sekali masa raya. Tak semestinya, sofa rumah saya dah 10 tahun tak tukar pun. Kan, kita kena cakap, kita kena cakap dekat kita punya keluarga, kita punya isteri, kita punya anak, apakah kita punya kemampuan kewangan. Kena cakap kemampuan kita. Kan, kena cakap, okey, ayah kita cakap kat anak kita akan faham. Memanglah anak budak, dia minta semua. Nak iPhone, nak itu, tengok kawan dia ada iPhone, tengok sepupu dia ada iPhone. Yang canggih-canggih, kita cakap, mak ni gaji banyak ni, ayah ni gaji banyak ni. Jadi kita boleh beli yang made in China je. Kan? Kadang-kadang yelah budak kan, belilah yang made in China, cuma kita cakap yelah yang China ni memanglah murah sikit, adik nak ke, memang betul abang nak ke, mak hanya mampu yang ni. Kena cakap kan, jangan membeli sesuatu melampaui kemampuan kita. Kan, anak kita baju janganlah nak branded. Tengok adik kita beli baju kat anak dia branded. Tak apalah, adik kita tu kerja apa? Mungkin dia kerja engineer yang gaji 30-40 ribu. Kita ni tak kerja pun, suami pun kerja kerani je. Takkan nak beli baju-baju branded? Kena fikir itu, kena terang. Tak apa beli baju pasar malam, anak saya baju pasar malam, anak saya pergi mana-mana kan, pakai baju koyak. Kadang-kadang kita malu, tapi dia selesa dengan baju tu. Itulah saya pernah cakap kat adik saya kan, saya kata tengok ni anak doktor pakai baju koyak. Adik saya kata tak apalah, kalau anak doktor pakai baju koyak orang kata zuhud. Tapi macam dia, Cikgu Tadika pakai baju koyak, orang kata ya Allah kesiannya Cikgu Tadika tu kan, koyak baju anak dia. Tapi tak semestinya baju koyak, baju tak koyak ni yang branded. Ikut kemampuan kita kan. Okey. Seterusnya yang ni penting sebenarnya, bersenam. Dia bila bersenam ni dia akan keluar banyak bahan-bahan kimia yang menyebabkan kita rasa happy. Dia bersenam ni, kalau orang yang ada anak tu buat aktiviti dengan anak, badminton, raket badminton tu murah je sekarang kan.
beli tak semestinya yang mahal, janganlah beli yang Yonex ke apa, yang branded, yang mahal-mahal tu kan. Sekali yang mahal-mahal, ada baru ni kawan saya bercerita, anak bawa pergi sekolah. Bapaknya tak tahu, bapaknya memang main badminton, beli yang mahal. Anak bawa pergi sekolah, dah anak tinggal kat sekolah, dah hilang. Kan? Beli yang murah, yang mahal kita simpan. Yang murah, yang depan mata anak tu nampak yang murah. So beli, kita main badminton dengan anak, main tali skipping kedai RM2 pun ada kan. Buat exercise dengan anak-anak. Dan kita sendiri pun, satu untuk kesihatan kita, kesihatan fizikal kita, satu untuk kesihatan mental. Kan, jogging dengan anak-anak, buat aktiviti dengan keluarga yang tu tak memerlukan duit. Hari-hari minggu, hari-hari cuti kan, bersenam untuk kesihatan sebenarnya. Bila kita sihat ni, insya-Allah lah, walaupun kita setengah stres, ada setengah kalau kita tengok cerita-cerita kan, tengah-tengah stres, banyak masalah, pergi berlari, pergi jogging, dan kan okey, dapat idea masa tu macam mana nak selesaikan masalah kan. Yang tu penting. Kita kena buat macam-macam relaksasi ni. Dia banyak tau kita nak relax sebenarnya. Berkebun. Kan, yang satu gambar ni berkebun dengan keluarga. Ada ramai orang musim-musim masa PKP baru ni kan, tak pernah tanam sayur pun sebelum ni. Tiba-tiba tanam sayur dalam dalam pasu, dalam macam-macam yang hidroponik lah apa kan. Beli barang-barang tu kat Shopee, kat online apa. Tapi Shopee kena berhati-hati juga. Nanti beli barang kita tak perlu kan. Okay. Jadi berkebun boleh buat sendiri, boleh dengan keluarga, aktiviti-aktiviti tu kita tengok pokok kita semakin membesar, kita akan happy. Kita tanam sayur, boleh makan, jimat kos kan. Dekat bandar-bandar pun boleh. Saya tengok abang saya dekat KL, dekat Ceras tu, tanam sayur dekat tepi rumah tu je, dalam pasu kecil-kecil kan. Jadi dah jimat kos kat situ. Kan, abang saya siap pelihara ayam dekat Ceras tu, saya tak tahulah dia buat macam mana. Kan. So, itu kreativiti masing-masing. Untuk satu, memang kita akan relax sebenarnya. Kita buat aktiviti ni. Ada orang memasak, buat aktiviti dengan anak, dia rasa relax. Tapi orang kata kalau masak banyak sangat, nanti gemuk pula doktor. Nanti gemuk jadi penyakit pula. Kita kena balance lah benda tu. Janganlah baking tiap-tiap hari. Boleh baking tiap-tiap hari, bagi kat jiran. Tapi nanti tak ada duit pula doktor. Tak apalah, buat yang murah-murah je. Cari barang-barang yang murah-murah kan. Dia banyak yang mahal pun boleh, yang murah pun boleh. Okay, ada orang dengar muzik, dengar Al-Quran, ada orang dengan solat. Solat pun salah satu relaksasi sebenarnya. Kita solat tahajud, kita solat-solat yang biasa pun okey, baca Quran tu adalah salah satu relaksasi. Okay, kalau nak tahu dia ada satu spesifik relaksasi, kita panggil deep breathing. Ni gambar ni adalah deep breathing exercise. Boleh cari dalam YouTube, banyak orang kongsi teknik pernafasan. Dia ada untuk kita relax, macam yang ni progressive muscle relaxation, untuk kita relax juga. Ada orang join yoga. Ada orang pergi pantai, nak pergi cuti jauh-jauh. Tak tu, kalau kat pantai timur ni banyak pantai-pantai, boleh pergi pantai-pantai kan. Pergi masuk hutan, buat jungle trekking, sebab pergi mana-mana anak-anak sungai, berkelah dengan keluarga, pergi seorang-seorang tak apa. Itu untuk kita relax kan. Dan benda tu kalau kita buat aktiviti dengan keluarga, dia menambahkan hubungan dengan keluarga tu kan. Jadi tak adalah anak kita menghadap telefon. Masalah anak-anak sekarang kan telefon 24 jam. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita buat aktiviti dengan anak-anak, dia orang tak akan tengok telefon sebenarnya. Dah ada aktiviti ni, jadi tak akan tengok telefon. Tidur, okey, tidur yang cukup. Yang tu kena pastikan kita tidur cukup. Dia ada, kita panggil sleep hygiene. Dia ada pantang larang sebelum tidur. Kita kena pastikan tidur ni dalam masa yang kita dah fix, masa yang tetap. Okey, masuk tidur pukul 10, bangun tidur pukul 6, masuk tidur pukul 11, bergantung kepada kita punya rutin kita. Yang tu memang kena tetap. Dan jangan minum teh, kopi, benda-benda yang ada kafein ni selepas daripada 4 petang. Pukul 4 ke atas jangan minum. Sebabnya bila kita minum teh, kopi, kita tak boleh tidur. Satu, memang benda tu menyebabkan kita cerah mata. Satu lagi, kita pergi toilet kan. Pergi minum kopi banyak, pergi toilet. Jadi terjaga tengah-tengah malam sebab pergi toilet. Jadi tidur dah terganggu. Satu lagi, jangan minum arak, ambil dadah kan. Semua yang tu tak boleh. Dan kalau boleh dalam bilik tidur tu, jangan ada TV. Kalau boleh telefon kita pun kita charge kat luar. Tapi ada setengah orang kata, alarm saya dengan telefon doktor. Tak apalah, jangan buka telefon sebelum tidur. Dah masuk bilik tu, bilik kena selesa, tak kisahlah nak letak air freshener ke, nak pasang aircon ke, kena pastikan selesa sebelum kita masuk bilik tu lagi.
Pasang kipas dah nyaman bilik, dan kalau boleh kalau orang ada masalah tidur ni, elakkan daripada tidur pada siang hari. Kalau dia tidur banyak siang hari, dia dah tak boleh nak tidur dah malam sebab kita dah tidur siang hari kan. Ni adalah beberapa pantang larang benda-benda yang kita nak buat untuk memastikan tidur kita cukup, dan orang yang ada masalah tidur pun dia tu. Okey, ada orang cakap pula, tadi kan doktor kata bangun tahajud. Macam mana nak buat kalau tidur nak kena cukup? Okey, sebenarnya dia memang ada kajian dengan tahajud ni, sebab kita bangun tahajud. Saya selalu cakap kat pesakit saya, anggap yang kita terjaga tengah malam tu adalah Allah kejutkan kita, malaikat kejutkan kita untuk kita bangun bertahajud. Kita terjaga terus solat tahajud, tak kisahlah solat sunat, taubat ke apa, dua rakaat lepas tu kita tidur balik. Kebanyakan orang bila dia terjaga, dia solat, dia akan tenang dan dia boleh tidur balik. Benda ni saya suka kalau setengah-setengah pesakit yang memang nak buat, saya kata why not, buat je. Buat apa-apa yang boleh menyebabkan kita selesa, kita tenang untuk menangani stres kita. Okay, dia ada beberapa benda yang kita nak kena, kita punya harga diri, self esteem kita ni pun kita kena up. Macam tadi, dengan sedekah, dengan tolong orang pun kita dah okey, kita dah buat sesuatu. Kita keluar makan dengan kawan-kawan, dengan keluarga, kita spend masa dengan dia orang pun kita dah, self esteem tu kita akan increase. Dan kita mencari skill-skill baru. Ada setengah orang belajar menjahit kan. Kalau mungkin sebelum tu dia kerja lain, dia mencari skill baru jahit. Sekarang upah jahit mahal. Kalau jahit lansir lagilah mahal kan. Dia macam-macam kita boleh buat untuk kita punya self esteem, confident kita lagi tinggi. Pemakanan, yang ni penting. Makanan seimbang, makanan sihat kan. Kalau nak snacking, orang kata ambil kacang-kacang, janganlah makan coklat je. Kan, ambil kacang-kacang, benda-benda ni, makan buah, makan sayur. Sayur mahal, salad mahal doktor. Tak apalah, ambil ulam, tanam ulam kat tepi rumah tu kan. Daun selum lah apa-apa kan. Boleh yang tak ni kan. Apa lagi? Ulam raja dia cepat membiak kan. Makan ulam. Orang kata okey, kalau makan ulam, kalau orang Kelantan cicah budu jadi makan nasi 2-3 pinggan pula doktor. Banyak pula, gemuk pula. Saya kata tak apalah, yang tu kita kena kontrol lah. Jangan ikut nafsu kan. Okey. Dan yang terakhir, be grateful for the good things. Jadi kita bersyukur. Okay, kalau kita risau, ada masalah, kita tengok keliling kita. Okay, sekurang-kurangnya anak kita ada, anak kita sihat. Ada orang diuji dengan anak kanser, kecil-kecil dah sakit kanser kan. Kalau kita tengok, anak kita sihat, alhamdulillah. Kadang-kadang bila kita tanya pesakit-pesakit yang ada keinginan nak bunuh diri kan, tanya apa yang membuatkan dia tak buat? Apa yang membuatkan dia tak terjun? Kan? Dia kata anak, keluarga kan, bila teringat anak-anak terus tak nak buat. Anak saya kecil lagi doktor, siapa nak jaga? Kalau saya meninggal nanti, kalau suami kahwin lain, kesian mak tiri ni, macam-macam lah dia akan fikir macam tak apa. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada. Ada setengah orang ada kucing. Sekarang kan musim, saya perasan kan lepas musim COVID PKP ni, banyak kedai-kedai pet ni, kedai-kedai makanan kucing ni semakin bertambah. Ramai orang pelihara kucing. Kan? Pelihara kucing, pesakit-pesakit saya pun ramai yang ni dulu tak ada kucing pun sekarang dah pelihara kucing, tak pernah suka kucing pun tiba-tiba suka kucing, pelihara kucing. Memang pet ni dia menyebabkan orang tu rasa okey, rasa happy. Dan kita tengok keliling kita, kita menikmati alam, be grateful for the good things lah. Kita kena belajar bersyukur walaupun benda yang kecil. Ada orang kata memang doktor, sebenarnya bila kita depres ni kita payah nak bersyukur. Memang betul, tapi kita cuba mencari cahaya di sebalik kegelapan tu. Cuba mencari, cuba. Kalau kita tak dapat, kalau kawan boleh guide sebenarnya, dia boleh bantu. Okey, kau tengok dalam hidup kau ada ni. Kawan-kawannya kita ada kaki tangan. Ada orang tak ada kaki, tak ada tangan kan. Kita tengok apa yang kita ada. Ada orang kita tengok video-video yang share kan. Tak ada kaki, tak ada tangan. Tapi boleh bekerja lagi, dia guna mulut kan. Jadi be grateful for the good things in your life. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Bersyukur saat diuji. Memang payah sebenarnya, tapi benda tu kita boleh buat insya-Allah. Okey, kita balik kepada Cik Zaki lah ya. Saya rasa sebenarnya boleh lagi doktor, kita pergi masa 45 minit. Tapi okey, kita ada dah persoalan-persoalan yang dikongsikan, tak apa. Sebenarnya doktor boleh tengok chat. Terima kasih doktor. Kita rehatkan sebentar doktor. Rehatkan sebentar.
Banyak pengurusi yang menarik, kita bersyukur apa yang ada dan kita cuba berinteraksi dengan sekeliling kita dengan lebih baik, dengan lebih mesti. Alright, Doktor. Kita teruskan dengan sesi Q&A bersama dengan Doktor. Alright. Kita ada persoalan daripada Wan Rusdi, kata dia. Soalan untuk Doktor. Soalan ini, Doktor. Bagaimana kita nak tangani stres jika pelaburan yang kita lakukan sebelum ni dalam kerugian, Doktor? Allahu Akbar. Pelaburan dalam kerugian, dia rasa stres. Silakan, Doktor. Saya sebenarnya nak cakap pasal pelaburan ni, bukan bidang saya, tak reti nak cakap pasal pelaburan ni kan. Okey, ada kaitan. Itulah sebenarnya dia macam saya cakap tadi, bila kita stres, kita tengok balik apa yang ada di sekeliling kita. Okay, contoh keluarga kita, kita punya benda-benda yang simple-simple dalam hidup kita kan, apa yang ada, keluarga kita, anak-anak kita, rumah kita, dan macam mana kita nak tangani bila kita ni, kita tengoklah kita punya kewangan pula macam mana. Walaupun kita rugi sini, apa yang ada, apa lagi source of income kita, pendapatan kita daripada mana, punca. Kena senaraikan sebenarnya kita punya punca pendapatan tu. Dan macam tadi saya cakap, kita kena tengoklah mana keperluan, mana kehendak kan, nak balik, nak bangkit balik ni. Kena tahu mana benda yang kita boleh buang yang tak perlu pun dalam hidup kita. Mungkin ada setengah orang rugi kena jual perniagaan lah apa kan, macam mana nak buat, okey, macam mana kita nak bangkit balik. So benda-benda yang tak perlu dalam hidup ni kita buang. Benda-benda yang tak perlu, yang tadi saya letak 4 tu kotak tu kan, important, urgent, important, not urgent, benda-benda tu kita boleh senaraikan bila kita ada masalah-masalah kewangan ni. Dan dalam masa yang sama kita buatlah aktiviti-aktiviti dengan keluarga, dengan kawan-kawan kita, dengan masyarakat. Ada setengah-setengah tu dia kata sebenarnya bila kita lagi susah ni lagi nak suruh derma. Itu adalah untuk mencari keberkatan hidup. Derma macam saya cakap tadi, tak semestinya RM100, 10 sen pun tak apa, letak dalam tabung masjid, insya-Allah. Ada setengah orang memang kita nampak, kadang-kadang kita dalam psikiatri ni kita banyak melawat pesakit-pesakit dekat rumah pesakit. Sebenarnya kalau kita pergi tu kan, rumah dia nampak susah tetapi nampak dia happy je sebenarnya, sebab disebabkan keberkatan dalam hidup tu. Jadi bila kita buat benda-benda yang kecil dalam hidup, kita derma, sedekah sikit-sikit 10 sen, 20 sen, insya-Allah benda tu akan mendapat keberkatan. Dan kita jangan tengok benda-benda yang besar, kita tengok yang kecil-kecil je. Kalau kita nak tengok benda besar kan, apa orang kata, semut depan mata tak nampak kan, tapi macam mana dia punya gajah depan mata. Gajah depan mata tak nampak. Kan kita kadang-kadang duk asyik tengok benda-benda yang ni, salah perumpamaan saya tu, tapi macam salah penggunaan dah pula. Okey, itulah kan, kita tengok benda-benda kecil je. Kita tak perlu tengok pada benda-benda besar. Bila kita stres ni, tengok, bersyukur dengan apa yang ada. Itu sebenarnya. Okey, Doktor, itu dia Cik Wan Rusdi. Dan soalan sosial daripada datang daripada Syah. Okey, Assalamualaikum, Doktor. Betul ke pesakit GERD juga ada potensi untuk dapat anxiety dan juga panic attack? Sekiranya ada, Doktor, sekiranya ada, apakah cara untuk mengurangkan risiko tersebut? Silakan, Doktor. Pesakit GERD dengan anxiety ni sebenarnya dia punya kemungkinan tu memang tinggi sebab tanda-tanda dia tu macam lebih kurang. Bila GERD ni dia rasa tak selesa kat sini, orang anxiety pun macam tu. So macam mana kita nak beza? Okey, yang pastinya bila kita rasa tak selesa, rasa lawyer nak muntah, rasa macam pedih perut ke apa, kita kena pergi jumpa doktor dulu. Dia akan buat skop kan, untuk memastikan kita memang tak ada masalah tu. Kalau memang kita buat skop tu memang ada masalah, maknanya kita kena rawat yang tu dulu. Tapi ada setengah orang bila buat skop normal, tak ada masalah. Jadi mungkin dia ada anxiety sebenarnya tak, sebab tanda-tanda tu lebih kurang. Jadi biasanya doktor bahagian perubatan, dia akan rujuk kepada psikiatri. Bila dia buat skop normal, dia akan rujuk kepada psikiatri dan kita akan bagi rawatan kita lah. Dan rawatan tu tak semestinya ubat, kita boleh rujuk kita punya pegawai psikologi, dia ada rawatan secara psikoterapi, kita panggil, dia ada macam-macam. Tak semestinya, ada orang dia risau bila sebut pasal ubat ni sebenarnya. Tak semestinya kita start ubat. Itulah kan. Jadi mungkin ada kaitan sebenarnya. Alright, okey. Soalan seterusnya, Doktor. Ini berkaitan dengan berlawan ni, Doktor. Dengan jiran sebelah ke, macam mana ke? Kalau ada orang yang suka berlawan ni, Doktor. Untuk membeli barang-barang seperti rumah, telefon, dia nak kereta tu, dia pun nak juga. Orang tu beli telefon tu, dia nak juga. Jadi adakah ini juga dikatakan sebagai sakit mental, Doktor? Okay.
Itu perangai tu sebenarnya. Ada setengah orang ni dia memang suka berlawan nak lebih pada orang. Tak boleh nak lebih, nak lebih. Dia tak ukur baju di badan sendiri. Itu yang menyebabkan ada masalah kewangan kan. Ada setengah orang dia memang perangai dia macam tu. Jadi kena ubahlah perangai tu. Kalau kita ada kaum keluarga yang macam tu dan kebetulan mana tahu nasib kita kahwin dengan orang macam tu kan. Kena cakap lah macam saya cakap tadi. Abang ni mampu ini je. Kan, memang boleh berlaku pergaduhan, memang akan jadi pergaduhan isu masalah rumah tangga, tapi kita cakap ini je yang kita mampu, lebih daripada tu tak boleh dah. Itu perangai doktor kan maknanya? Itu perangai. Betul, itu perangai sebenarnya. Okey, kita pergi pada soalan dengan inflasi sekarang ni, inflasi kenaikan. Harga barang mungkin akan menyebabkan masalah kewangan dan juga stres. Macam mana doktor untuk mengatasi masalah ini sedangkan inflasi kita di sana di luar kawalan kita doktor? Silakan. Betul. Sebab tu kalau kita belajar pasal kewangan kan, dia kena ada emergency plan kan, plan emergency yang kita kena ada simpanan berapa bulan ke apa. Jadi kita dah tahu macam sekarang ekonomi kita tak stabil, inflasi tinggi. Jadi macam saya cakap mula-mula tadi, kita kena senaraikan keperluan kita, apa yang tak perlu tak payahlah beli kan. Ada setengah orang dia suka simpan stok benda-benda kat rumah berbulan-bulan. Tak perlu dah sebab kita tak tahu bila kita akan dibuang kerja, kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Jadi dia ada setengah-setengah benda tak perlu sebenarnya, tak perlu panic buying kan. Musim-musim COVID dulu kan banyak panic buying, beli benda-benda secara tak berpatutan. Sebenarnya bila panic buying tengok-tengok tak beli pun, tak guna pun last membazir benda-benda tu. Jadi kita kena tahu untuk mengatasi benda-benda ni, kita senaraikan balik apa kita punya aset kita, keperluan kita, yang lain-lain yang tak perlu buat. Sebab kita tahu mungkin syarikat kita tak stabil, mungkin kita ada risiko untuk dibuang kerja ke apa, just kita hidup setakat yang kita perlu sahaja, hanya keperluan, bukannya kehendak. Okey doktor, kita pergi pada soalan yang terakhir yang berkaitan dengan stres ya, daripada pengalaman doktor lah doktor ya. Usia yang paling ramai sekali yang mengalami penyakit mental ni lah, kita umur berapa doktor? Okay, sebenarnya yang paling ramai adalah golongan yang bekerja. Kita semua berisiko tinggi. Golongan yang bekerja antara 20 hingga 40, 50, yang tengah muda, yang tengah productive age ni sebenarnya kan, yang tu yang berisiko tinggi. Dan sebenarnya sekarang kita nampak banyak kes-kes remaja. Kes-kes remaja ni semakin meningkat sejak daripada PKP. Anak-anak kita yang SPM, yang nak exam ni semakin banyak, semakin meningkat. Sebab dia orang stres, budak-budak ni stres tu memang semakin meningkat. Kalau daripada dulu memang yang productive age, sekarang remaja semakin, budak-budak sekolah menengah semakin ramai. Kita memang nampak benda tu berlaku peningkatan yang agak tinggi berbanding dengan sebelum COVID sebenarnya. Betul, dia macam hampir kalau dekat Kota Baru ni, kalau dulu-dulu jaranglah kita jumpa anak-anak remaja, adolescent kita dan yang datang. Sekarang hampir setiap hari memang akan ada kes-kes adolescent kita yang stres dan ada percubaan bunuh diri, cederakan diri sendiri. Budak-budak anak-anak kita stres sekarang sebenarnya. Jadi tanggungjawab kita sebenarnya sebagai ibu bapa, sebagai orang yang dewasa, kena pastikan anak kita punya kesihatan mental tu okey. Kalau sebelum ni doktor saya dengan anak memang tak cakap lama dah. Ada kan yang tak cakap dengan anak. Kita cuba balik, kita kena baiki. Ada masa lagi untuk perbaiki hubungan dengan anak-anak kita tu sebenarnya. Mungkin dia boleh cakap, okey dah terlambat dah ayah. Dulu ayah tak ni pun dah terlambat. Tak ambil tahu katanya. Kita cakap balik, okey ayah buat salah sebelum ni. Ayah memang cara ayah salah. Tak apa kita mengaku kelemahan kita dekat anak. Itu adalah cara yang terbaik. Kita mengaku kelemahan, jangan kita punya pride kita, dia punya ego kita sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai orang yang tua, kita tak nak tunjuk kita lemah. Tak, itu tak betul. Kita kena tunjuk yang kita lemah dan kita kena mengaku kesalahan. Dalam masa yang sama kita sebenarnya ajar anak kita untuk mengaku kesalahan diorang, untuk mengetahui kelemahan diorang, mengaku dia lemah. Sebab kita memang akan ada kelemahan sebenarnya. Sebab kita tak pernah belajar untuk jadi seorang ibu bapa. Tak ada sekolah keibu bapaan, tak ada. Adalah sekarang orang buat macam-macam. Ini part yang paling menarik ni dengan usia. Jadi
kepada parent, kepada ibu bapa yang luar sana, kepada ada adik-adik yang join ikuti ini. Itulah dia. Peringkat umur yang remaja lagi pun dah stres, betul ya. Betul. Tapi cara menangani bagi anak-anak remaja ni, mana kita mendekati dia lah, betul kan? Contohnya kita dekat dengan dia, dan doktor cakap tadi kita mengaku dengan kelebatan kita. Tapi doktor, kadang-kadang kat sekolah tu kawan-kawan juga menjadi satu faktor juga, doktor tak? Betul. Dia kadang kawan-kawan kita panggil peer pressure ni kan, memang memainkan peranan penting. Jadi sebenarnya dari rumah tu kita dah kena ajar anak kita macam mana nak memilih kawan. Macam mana cara nak memilih kawan supaya tak terikut. Ada setengah orang dia kata, doktor, saya ada seorang pesakit remaja lah kan. Dia kata memanglah saya, kawan-kawan saya isap rokok doktor, tapi saya tak isap rokok. Sebab mak selalu pesan, tak apa nak kawan tapi jangan ikut perangai-perangai yang tak elok. Dia kata. Jadi dia pegang yang mak dia tu. Sebab mak dia selalu dekat dengan dia. Apa-apa memang berkongsi rahsia apa semua kan. Jadi dia dekat dengan mak dia, jadi dia tak akan buat. Walaupun kawan dia buat, dia tak buat. Jadi kita kena ajar benda-benda tu daripada rumah lagi sebenarnya. Okay, terima kasih doktor. Kita ingin berikan doktor peluang untuk mungkin ada kata-kata terakhir, nasihat kepada para pendengar kita pada pagi. Silakan doktor. Nasihat saya sebenarnya senang je. Okey, kalau kita ada masalah apa-apa, masalah kesihatan mental ataupun apa-apa masalah kesihatan, okey, pergi je ke mana-mana klinik kesihatan, hospital yang terdekat, dapatkan bantuan, dapatkan rawatan segera, kerana lagi awal kita dapatkan rawatan, lagi cepat masalah kita selesai, lagi cepat kita sembuh. Begitu juga masalah kewangan sebenarnya. Kalau kita memang ada masalah kewangan, jangan tunggu sampai hutang tu dah berbukit-bukit, bergunung-gunung. Pergi dapatkan mana-mana nasihat yang profesional. Betul. Yang tu yang penting sebenarnya. Intervensi awal yang penting, apa-apa masalah pun. Terima kasih doktor di atas pengungsian pada pagi ini, dan kita harapkan doktor jangan jemu lagi bila kami akan panggil nanti dengan program-program atau tadi seterusnya. Terima kasih di atas pengungsian, dan kita harapkan kepada anda yang bersama dengan kami mendapat tips yang cukup menarik daripada doktor berkaitan dengan celik kewangan, minda tenang, hidup aman. Alright. Dan sekali lagi akhir kata pada pihak CMB, mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program dijalankan. Kami akan terima kasih lagi kepada Dr. Malihah Ghazali daripada Pakar Psikiatrik Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru, Kelantan. Bilalah saya nak balik Kelantan doktor ya. InsyaAllah. Alright, kita akan jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih semua.